Lagi hirsin wa ijtihadin wa bulghah punya kemampuan. Alhamdulillah waktu belajar ini kita punya kemampuan. Sebab kita tidak perlu fikirkan yang lebih daripada hanya belajar. Yang memikirkan tentang kewangan kita adalah ibu ayah kita. Dan terkadang guru yang memikirkan kewangan kita. Guru yang fikirkan kewangan. Bagaimana untuk memberi makan dan juga untuk menyediakan prasarana yang terbaik kepada para murid dan para santri. Jadi murid ini adalah masa yang paling tafarruh untuk menuntut ilmu. Tidak ada kerjaan yang lain. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka tajrid ma'a iqamatillaha iyyaka fil asma'. Inhitatun la'at. Ada minas syahwatil khafiyah. Iradatuka tajrid. Kamu inginkan tajrid. Tajrid dengan makna apa? Jarrada 'anil asba'. Kamu nak melepaskan diri daripada sebab. Tidak mau mengambil sebab. Maka itu sebenarnya adalah salah satu dari. Sedangkan kamu masih di maqam sebab. Ini kepada siapa? Ini kata Al-Imam Kiai Saleh Darak menyebutkan dalam syarahan beliau dalam Hikam. Kata beliau ini adalah khusus kepada orang yang punya isteri, anak-anak dan seumpamanya yang telah mempunyai sebab-sebab yang menghalangnya, sebab-sebab yang mengikatnya. Maka ketika tersebut ada banyak halangan untuk dia lakukan sesuatu disebabkan kerana ada sebab-sebab ini. Kemudian dia ingin tajrid. Dia ingin melepaskan kesemua tadi, kononnya ingin kembali memondok. Alasan masa memondok dulu tak belajar sungguh-sungguh. Bila dah kahwin dah, bila ada anak, kemudian tiba-tiba aja. Nah, saya rasa dia alim katanya. Dulu tinggal isteri di rumah, di kampung. Saya ingin duduk di pondok. Ini bodoh. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Athaillah minas syahwatil qafiyah. Ini syahwat yang tersembunyi. Kenapa syahwat tersebut? Karena kamu inginkan sesuatu. Inginkan pujian. Kalau kamu melihat ada saudara kamu yang telah alim dan seumpamanya kamu tidak mendapatkan kedudukan tersebut, maka syahwat kamu inginkan kedudukan tadi. Lalu kamu pun cuba untuk belajar juga, walaupun kamu telah punya asbab yang menghalangmu. Iradatuka tajrid ma'iqamatillaha iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab. Kamu nak pula sebab. Ma'iqamatillaha iyyaka fit tajrid. Sedangkan Allah menetapkan kamu di maqam tajrid. Inhitatun min himmatil aliyah. Menggugurkan kamu daripada kedudukan dan himmah yang tinggi. Kamu sekarang di maqam tajrid. Para penuntut ilmu maqamnya tajrid. Tidak ada apa-apa halangan. Yang perlu ditumpukan hanya pengajian. Perasaan rindu cinta kepada fulanah ataupun wanita yang diinginkan olehnya itu normal sebagai seorang manusia. Yang penting jangan disukai lelaki sesamanya. Perempuan jangan suka sama perempuannya. Tapi jangan dilayan perasaan tersebut, karena kalau dilayan akan membatalkan dan juga menghalang daripada mendapatkan al-ula yang lebih tinggi. Bukan ula itu nama seorang. Al-ula maksudnya mendapatkan yang lebih tinggi. Kerugian besar. Kamu boleh mendapatkan yang lebih tinggi sedangkan kamu mengabaikan perkara tersebut, maka ini adalah salah satu daripada bentuk kebodohan. Yang kelima apa dia? Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i mengatakan yang kelima adalah bulghatin. Ya, dia kata tadi yang keempat itu bulghah, ada kemampuan, ada keuangan. Pengajian perlukan keuangan, duit untuk beli kitab, untuk beli alat-alat tulisan dan seumpamanya. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjual beranda rumahnya. Beranda apa di sini bagi beranda ya? Ya, apa? Yang bahagian depan rumah itu. Halaman, bukan itu yang dibuat dengan kayu dan ada bumbung. Itu dijual. Untuk apa? Untuk mendapatkan kitab. Dijual beranda rumahnya. Kita tak perlu jual kain sarung kita untuk dapatkan kitab. Alhamdulillah masih lagi ada. Sebahagian a'immah pada ketika dulu belajar di Mesir disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad Awwamah rahimahullah hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah. Dalam kitab tersebut diceritakan tentang 7 orang penuntut ilmu yang pergi ke Mesir. Sampai di Mesir dirancang mereka untuk belajar dengan seorang guru hadis ini selesai dalam tempoh yang tertentu. Rupanya
Guru tersebut bacaannya panjang dan lambat. Sehinggalah mereka duduk sebulan tidak selesai, 2 bulan tidak selesai, 3 bulan tidak selesai. Dan sampailah habis bekalan makanan dan duit pun sudah selesai. Akhirnya tak ada apa, terpaksa jual baju mereka pula. Baju-baju yang dibawa, dijual baju. InsyaAllah. Karena tanya sekarang ni ada santri di sini yang pernah kena jual bajunya disebabkan kerana tidak ada duit. Ada? Ini jual bajunya. Sampai tak ada yang dipakai, hanya dipakai yang mereka saja. Dan akhirnya terpaksalah mereka mengemis. Mengemis dengan cara dibuat undian kerana tidak ada makanan lagi. Maka kata sebahagian daripada mereka, 6 orang tadi, 7 orang tersebut berbincang dan kata mereka, perlu kita letakkan undian, siapa yang cabut namanya, maka dia kena pergi mengemis untuk minta makanan di pasar. Kata beliau, ulama yang alim yang cerita ini, ditarik nama tersebut, keluar nama dia beberapa kali, keluar nama dia. Kata dia, ini perkara yang paling aku benci sekali adalah meminta-minta. Ini sifat penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu dia ada iffah. Dia ada sifat penjagaan diri dia. Malu dia nak sebut, nak minta kepada orang dan sebagainya. Kalau ada sifat tersebut bagi seorang penuntut ilmu, maknanya ini bakal menjadi orang yang luar biasa pada masa akan datang. Kemudian, dia kata terpaksa saya pergi ke pasar. Sampai di pasar, start sempat sampai di pasar. Karena ini perkara yang paling saya benci, saya masuk ke masjid. Masuk ke masjid, duduk. Semayang 2 rakaat dalam keadaan sangat lapar. Dan kemudian angkat tangan doa. Waktu ketika sedang berdoa, saya dengar ada satu rombongan daripada kerajaan, wakil daripada governor pada waktu tersebut, daripada raja pada waktu tersebut, masuk ke dalam masjid dan tanya nama saya. Terkejut. Macam mana pihak kerajaan boleh kenal saya ni sedangkan saya datang daripada luar. Dan pelajar pula tu bukannya alim kabir daripada waktu tersebut. Maka akhirnya dia pun angkat tangan dia, saya orang tersebut. Lalu kata fulan ini Sultan bagi kepada kamu duit. Berapa? Kamu ada 7 orang betul? Dia kata ya 7 orang. Seorang dapat 100 dinar. 100 dinar. Kalau 1 dinar sama dengan berapa? 3 juta. Lebih kurang. 1 dinar sama dengan hampir lebih 3 juta. 1 dinar sekarang. 100 dinar. Berapa? Masya Allah. Jadi didapatkan banyak itu dan terkejut. Setiap orang dapat 7 orang 700 dinar. Lalu ditanya oleh alim ini, oleh talib ini waktu ketika dia masih talib, ya apa mimpi yang telah didapatkan sehingga tiba-tiba saja dan kenal kami tiba-tiba dan dijemput pula datang ke istana selepasnya untuk diberikan makanan dan pakaian. Maka kata pembantu raja tersebut, ini diringkaskan cerita. Dia kata raja semalam berlaku hal yang pelik. Sehingga terpaksa dia halau kami semua balik ke rumah masing-masing. Dan kemudian dia panggil saya semula. Kerana ini orang yang paling rapat dengan raja tersebut. Tak ingatlah saya siapa dia. Silap, takut silap sebut nama dia. Bukan Zahir Bibers, tak, bukan. Dia mesti terkejut kan Bibers, ingatkan Justin Bibers kan? Yes. Ya, memang satu keturunan tu. Zahir Bibers, ada orang baca Zahir Bibers, Bibers bacaannya. Sama macam Justin Bibers tu, dia punya kerjaan. Satu Justin Bibers tu mungkin daripada Arab, Wallahualam. Ya. Jadi apa ni raja ini saya terlupa namanya. Kata beliau, dia cerita semalam waktu ketika saya dalam keadaan sedang melihat dengan jelas, kata beliau, nampak di depan mata saya ada di tingkap istana, saya tengok ke langit. Ketika tersebut saya melihat ada tangga turun dan datang seorang lelaki yang tegak turun daripada anak tangga tersebut dan masuk ke dalam istana dan menolak saya sehingga jatuh. Dari tangannya ada tombak. Dan lelaki tersebut menginjak-injak pinggang saya ini dengan hujung tombaknya yang tidak tajam. Tajam hujung ni, di hujung belakang ni. Tapi sangat menyakitkan. Diinjak-injak pinggang saya. Lalu disebut, bagaimana kamu boleh bersenang lena? Ada penuntut ilmu 7 orang yang sedang berlapar sekarang ini. Bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala berdoa daripada dengar doa mereka sebab kerana mereka berlapar. Bagaimana kamu boleh biarkan mereka berlapar?
Maka diinjak sekali lagi, diinjak lagi. Sampai kata raja ini selepas saya tersedar daripada itu, ni sakit sungguh ni tepi. Memang ada kesan lembam yang dicucuk dengan hujung tombak tadi. Lalu sebelum lelaki itu keluar, ditanya, "Man anta? Kamu siapa ni? Yang main tolak saya macam ni. Ni raja yang boleh tahan juga." Jadi tak boleh orang senang-senang nak tolak dia macam tu. Ya. Maka kata lelaki tersebut, "Ada Ridwan, Malikul Jinan. Saya malaikat Ridwan adalah penjaga neraka, penjaga syurga." Bukan malaikat Malik lagi tu. Sebab malaikat Ridwan pun dah terbalik dah. Kalau malaikat balik, rasanya terkeluar ke pintu belah tu. Ya. Jadi malaikat Ridwan yang datang. Malaikat Ridwan yang sangat lemah lembut, jaga syurga, pun kasar pada ketika tersebut disebabkan kerana penuntut ilmu diabaikan. Ajaib. Penuntut ilmu ni tempatnya ajaib. Lalu poin cerita tersebut adalah penuntut ilmu ni keadaannya semua ajaib. Doa kamu waktu ini mustajab. Doa apa sahaja. Jangan doa nak kahwin. Doa apa saja. Ya Allah, cepatkan pernikahanku. Ini himmah khasirah dipanggil. Dah himmah kena aliyah. Himmah kena tinggi. Minta tambahan ilmu. Ya Allah, tambahkan ilmu ya Allah. Rabbi zidni ilma. Dan ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi adalah sealim-alim makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setiap hari meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Nabi tidak meminta Rabbi zidni mala, Rabbi zidni jaha, Rabbi zidni mansaba atau mansiba. Ya Allah, beriku dengan mansib dengan kedudukan, keagungan, harta. Rabbi zidni umur ditambahlah. Nabi doa Allah, Rabbi zidni ilma. Kalau Nabi meminta demikian, maka adalah seorang yang sangat bijak ketika meminta yang diminta oleh yang paling bijak. Dan sangat bodoh meminta yang berbeza dengan yang orang yang paling bijak minta. Maka dia bercanggah dengan permintaan tersebut. Minta tambahan ilmu. Dan kesemuanya akan datang setelah itu. Sungguh. Minta tambahan ilmu, semuanya datang. Harta datang. Apa lagi? Tahta datang. Wanita. Na'udzubillah. Dengan niat begitu. Itu niat yang fasid. Semuanya akan didapatkan dengan ilmu. Tadi yang terakhir apa? Kita sebut bulghah. Yang keempat yang kelima apa dia? Irsyadi ustaz. Kesemua perkara tadi tidak akan memberi manfaat melainkan dengan irsyadi ustaz. Irsyadil ustaz sebenarnya dalam perkataan Imam Syafi'i itu bukanlah mustaqil daripada kesemua tadi. Zakat bi irsyadi ustaz. Lagi apa lagi? Ijtihad bi irsyadi ustaz. Lagi hirs bi irsyadi ustaz. Dan kesemuanya hatta bulghah bi irsyadi ustaz. Lagi tulis zaman. Tulis zaman aidan bi irsyadi ustaz. Kalau tulis zaman saja tidak bi irsyadi ustaz. Irsyad guru tidak mesti dengan sepanjang masa. Tetapi rabitah di antara murid dengan guru tadi sepanjang masa. Walau gurunya telah wafat. Ini rabitah inilah yang menghubungkan murid dengan gurunya. Khusus di kalangan para sufi. Yang menyebabkan muridnya sentiasa irtiqa. Naik ke peringkat yang tertinggi. Disebabkan karena hubungan dengan gurunya tadi tidak terputus. Walau lahzah. Walau satu detik masa sekalipun. Walau seperludah. Walau satu kedipan mata. Tidak terhilang gurunya daripada pandangan matanya. Maka keadaan begini akan menyebabkan murid tadi akan sentiasa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kalau itu disebutkan alatul ilmi arba'. Alat ilmu itu ada 4. Syaikhun fattah. Wa aqlun rajah. Kutubun sihah. Da'gun wa ilhah. 4 ini ringkaskan kepada 6 tadi. Syaikhun fattah, guru pembuka yang paling utama untuk membuka keilmuan bagi murid tersebut dan potensi murid. Yang kedua, apa dia? Syaikhun fattah, aqlun rajah, akal yang bijaksana. Yang ketiga, da'wun, kutubun sihah, kitab yang mu'tamadah. Kitab yang mu'tamad. Kutubun sihah di sini kita syarahkan dengan makna kitab yang mu'tamad. Yang kitubut tadris.
Bukan sembarang kitab dibaca. Karena itu Wahabi tidak akan jadi alim. Karena mereka tidak ada kitab tadris. Semua kitab mereka nak konon-konon nak baca. Baca Fathul Bari tak faham. Baca apa pun tak faham. Itu mereka tidak akan keluar sebagai alim. Mereka keluar sebagai orang yang menghafal masail. Menghafal masail ini tak ada beza pun dengan komputer. Sama Jadi, menghafal masail dipanggil himar masail. Haldai masail. Seorang alim digelar himar minhaj. Karena dihafal mata minhaj sampai selesai. Tapi kalau datang masail luar daripada minhaj, tu dia jadi tahayul. Ni masalah apa ni? Pening. Rupanya masalah tu qiyas sikit saja ada juga dalam minhaj. Tapi dia tak boleh nak keluar daripada minhaj. Maka digelar dia himar minhaj. Keldai minhaj. Jadi kalau kamu boleh hafal kitab sekian, itu tidak lagi dibanggakan lagi sebenarnya. Walaupun termasuk kebanggaan pada zaman sekarang. Itu tidak lebih daripada menambahkan nuskah baru saja. Faham? Menambahkan nuskah baru. Kalau orang ni dia hafal Sahih Bukhari, dia kata ana hafiztul Bukhari kullahu kamilan min awwalihi ila akhirih. Lalu kita kata apa? Idan madza hadath? Apa yang berlaku selepas tu? Dan melainkan kamu menambahkan nuskah baru. Nuskah yang dah ada di pasaran dah banyak, tambah satu lagi nuskahnya kamu. Itu je. Dan yang paling penting adalah bagaimana kefahaman dikeluarkan daripada apa yang telah dipelajari. Yang keempat apa dia? Da'bun wa ilhah, sungguh-sungguh. Da'bun wa ilhah inilah dengan makna ijtihad, hirs, termasuk dalam bahasan tersebut.